Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya membaca ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah, segala kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia inayah dan redanya jua dapat kita bertemu dalam seminar Nusantara Islam di Asia Tenggara Cabaran dan Harapan pada hari ini. Saya berasa sangat senang hati untuk bertemu muka berbicara di hadapan kalangan delegasi seluruh Asia Tenggara yang sudi bersama dalam seminar yang saya rasakan amat penting dan strategik ini. Setinggi tahniah kepada semua pihak penganjur Pelda, Persatuan Generasi Bistari, MyKMU yang dapat merapatkan sah pemikiran kerana istiqamah dan kerjasama dan seterusnya menjayakan seminar yang bolehlah kita sifatkan bertaraf regional pada hujung minggu ini. Sekalung penghargaan kepada kepimpinan tertinggi pengurusan Pelda kerana sudi menjadi penganjur kepada seminar yang berorientasikan semangat keintelektualan yang sangat tinggi ini. Nyata, Pelda bukan sahaja mempunyai daya saing dalam bidang komoditi dan pembangunan ekonomi, malah turut terlibat dalam program-program Corporate Social Responsibility ataupun CSR yang begini sifatnya. Lebih penting lagi, dengan penganjuran seminar bersifat sebesar dan sepenting ini, Pelda tidak lagi menutup pintu pelaksanaan program di dalam kelompok Pelda sahaja, malah sudah mampu menjadi penganjur kepada program CSR yang lebih dalam dan penting maknanya kepada negara. Saya kira kehadiran Persatuan Generasi Bistari dalam sidang penganjuran seminar ini mewakili semangat dan kemahuan generasi muda dalam memahami, mentakwil dan mencetus semarak minda untuk memahami latar cabaran dan harapan untuk umat Islam di Asia Tenggara. Tahniah juga kerana mempunyai semangat dan kemahuan sekaligus mempunyai perspektif serantau dalam membicarakan isu yang menjadi keprihatinan kita bersama. MyKMU pula mewakili kalangan pengamal media baru yang turut mempunyai pengikut yang tersendiri. Kita mengharapkan agar sisi fikir dan curahan ilmu yang dikongsi dalam seminar ini akan turut dapat dihayati oleh kumpulan yang lebih ramai di luar sana melalui media baru. Setinggi tahniah dan selamat datang kepada semua cendekiawan, para peserta dan delegasi ke seminar ini. Moga di akhir penganjuran ini nanti kita dapat mencari kata sepakat, bicara muafakat dalam menggaris cabaran dan harapan baru kepada kita umat Islam di Asia Tenggara ini, insya-Allah. Para hadirin tuan-puan yang dihormati sekalian, hari ini umat Islam mewakili lebih 1.6 bilion penduduk dunia. Lebih 60% umat Islam berada di Asia. Hanya 15% daripada keseluruhan umat Islam berbangsa Arab. 4 negara yang mempunyai jumlah umat Islam paling ramai juga terletak di Asia, iaitulah Indonesia, India, Pakistan dan Bangladesh. Di dalam perspektif dunia, rantau kita di Asia Tenggara ini tidaklah dianggap sebagai rantau sentral ataupun pusat kepada dunia Islam. Malahan dalam banyak analisa geostrategik, rantau Asia Tenggara masih dianggap sebagai periferi terletak di pinggir dunia Islam. Sejujurnya, saya tidaklah menganggap istilah sentra dan periferi ini patut menjadi masalah kepada kita. Ianya tidak menjadi luka pun kepada kita sekiranya rantau ini tidak pun dianggap sebagai rantau penting dan strategik kepada pembangunan dunia Islam melalui perspektif orang lain. Namun mutakhir ini, brand, wajah dan cita Islam rantau sebelah sini semakin mendapat perhatian ramai pihak luar di sana. Apatah lagi model politik di dunia yang dinamakan sentral kepada Islam sudah semakin dimamah masalah politik yang berterusan. Saya kira Islam di Asia Tenggara ini menjadi perhatian
seiring dengan tempoh dan dekad masa pembangunan ekonomi yang berlaku tidak beberapa lama dahulu. Era 90-an menyaksikan kebangkitan ekonomi rantau Asia Tenggara. Kita dirojok sebagai kumpulan negara rantau Asia Tenggara yang mempunyai data pembangunan ekonomi yang luar biasa. Dalam tempoh waktu yang sama, ekonomi di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga telah menampilkan semangat ekonomi yang meningkat dengan pantas. Namun dengan satu serangan mata wang, ianya boleh menyebabkan krisis ekonomi yang juga bersifat luar biasa. Hari-hari baik kita cepat berlalu. Pasca 1998, kita kembali kepada ekonomi Asia Tenggara yang masih lagi baik, namun tidaklah seperti yang berlaku pada dekad sebelumnya. Malaysia sendiri berdepan dengan krisis ekonomi yang luar jangka. Rakyat hilang pekerjaan, perniagaan terpaksa ditutup, pasaran saham menjunam. Kita didekati oleh kalangan penasihat ekonomi dunia yang mengatakan hanya satu jalan keluar, iaitulah kembali kepada penyelesaian Washington Consensus, menaikkan kadar faedah, membuka pasaran seluas mungkin, menutup perniagaan yang dirasakan tidak menguntungkan. Lebih malang, ada kalangan tokoh politik tempatan sendiri yang cuba mendapat laba politik dan mula bercakap dengan nada dan suara yang sama. Tempoh-tempoh itu adalah sesuatu keadaan yang sukar. Saya cukup yakin tanpa krisis kewangan 1998, rantau Asia Tenggara, terutamanya kalangan umat Islam rantau ini, sudah pasti mampu membentuk semangat setia kawan dan kerjasama yang lebih unggul dan dinamik. Dalam masa itu, kita tidak juga berada dalam keadaan yang terlalu terpisah sama ada kita pada ketika ini. Kekuatan ekonomi intra-ASEAN pada ketika ini hampir mencecah 1.2 triliun USD jika digabungkan GDP seluruh negara anggota. Dengan jumlah penduduk hampir mencecah 600 juta orang, sebahagian yang pastinya signifikan kepada angka ini pastinya kalangan umat Islam yang berada di rantau ini. Ini membayangkan rantau ini juga signifikasi ekonomi yang perlu diambil kira. Saya sengaja memulakan ucapan dengan menyentuh soal ekonomi kerana ianya adalah satu asas yang sangat penting dalam meletakkan kita semua di dalam perspektif yang betul di mata orang luar. Rantau yang berselirat dengan masalah politik, isu kemiskinan, isu perang saudara, masalah antara kaum dan sebagainya akan memberikan impak yang negatif kepada keupayaan kita mengurus juga mentadbir negara rantau ini. Alhamdulillah, pada waktu dan ketika ini rantau Asia Tenggara ini menampilkan wajah dan potensi umat Islam yang sangat positif, sekaligus mampu bersaing dengan mana-mana rantau sekalipun di dunia ini, insya-Allah. Asia Tenggara legasi kepimpinan Islam par excellence. Secara sejarahnya, rantau Asia Tenggara ini berkongsi jalur sejarah yang hebat dan dinamik. Perkembangan Islam di Asia Tenggara turut dinaungi oleh beberapa empayar dan kerajaan yang wibawa dan mendapat pengaruh luar biasa di rantau sebelah sini. Kerajaan Perlak, Samudera Pasai, Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor Riau, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Patani, Kerajaan Brunei dan Kerajaan Melayu Champa adalah contoh-contoh kerajaan wibawa yang diterasi oleh kepimpinan Islam. Sudah barang tentu, bangkit dan tenggelamnya kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara sudah melalui perjalanan historical dan asbab sejarah yang panjang. Namun
kewibawaan kerajaan-kerajaan lama ini pastinya didasari oleh beberapa faktor yang asas, antara lainnya termasuklah kemampuan ekonomi, kewibawaan pemimpin dan kerajaan yang ada pada ketika itu. Turut juga melakarkan kekuatan pohon kerajaan pada ketika itu adalah agama Islam yang mula menjadi dasar pemerintahan kepada banyak kerajaan. Dalam hukum kanun Melaka sebagai misal, sudah wujud istilah Khilafatul Mukminin yang tercatat jelas di atas mata wang shilling kerajaan Melayu. Raja Melaka menggunakan Zillullah fil alam, bayangan Allah di muka alam. Terdapat juga kalangan pemimpin zaman itu yang komited sepenuhnya dengan ajaran Islam. Sejujurnya, saya merasakan adalah juga amat penting dalam seminar Nusantara ini untuk kita mengambil iktibar pengajaran daripada sejarah berkenaan apa yang pernah berlaku di dalam kerajaan-kerajaan Melayu yang hebat di rantau ini suatu ketika. Dengan semangat yang sama, kita perlu mencari harapan baru kepada apa lagi yang perlu diusahakan untuk tempoh-tempoh masa yang mendatang ini. Hadirin hadirat delegasi seminar yang dihormati sekalian, rantau wasatiyah dan transformatif, ahli sarjana sejarawan, pakar geostrategis dunia pada ketika ini mengaku bahawa dunia Islam di Asia Tenggara membawa bersamanya nilai Islam yang jauh berbeza berbanding dunia Islam lain. Islam di Asia Tenggara punya niche dan keistimewaan tersendiri. Kepada mereka ini berkait banyak dengan kaedah perkembangan Islam di rantau kita ini yang lebih nyata, lebih mengambil faktor sosio budaya yang turut leverage kepada unsur-unsur kebudayaan, pendidikan, sastra dan lain-lain. Nyata Islam yang sederhana yang mengamalkan semangat wasatiyah, kesederhanaan dan moderation sangat appealing dan mudah diterima di rantau sebelah sini. Justru kita perlu kembali kepada semangat wasatiyah dan kesederhanaan ini dalam erti kata dan maksud yang sebenar. Jika benar pendekatan wasatiyah ini perlu menjadi model kecemerlangan kerajaan rantau ini pada suatu ketika, maka wujud keperluan untuk kita kembali kepada semangat dan roh wasatiyah dalam kita berdepan dengan cabaran masa hadapan. Ekstremisme, radikalisme, terorisme sebenarnya adalah satu modul pemikiran dan amalan yang sangat asing kepada rantau ini. Oleh yang demikian, dalam kita merencana pembangunan dan perjalanan kerajaan Asia Tenggara di masa hadapan, untuk masa hadapan penting untuk kita kembali kepada elemen wasatiyah dan moderation ini. Secara realitinya, usaha kembali kepada semangat wasatiyah bukan datang dengan sendiri dan mudah. While Islam in Southeast Asia has been moderate in character, it is undergoing a process of revivalist change in some segment of society. Some Southeast Asia, returning from Islamic religious school in the Middle East and Pakistan, have returned with a new radical, militant, Islamist and extremist form of Islam that is more likely to be an anti-American or anti-Western in character.